Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya dan juga limpah rahmatnya kita dapat bersama-sama dalam majlis seminar pada hari ini. Dan dengan kebahagiaan dan juga keberkatan seminar pada hari ini, kita mengalu-alukan kehadiran datuk-datuk, datin-datin, tetamu jemputan, dif-dif kehormat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan tidak terlambat lagi bagi saya untuk mengucapkan selamat datang terutama kepada ahli panel kita pada hari ini dan juga kepada semua hadirin dan juga hadirat. Selamat datang ke negara Perlis yang aman, tenang, sentosa dan juga sejahtera. Siapa main negara Perlis, insya-Allah berjalan-jalanlah di sini. Alhamdulillah. Dan seterusnya pada hari ini, pagi yang penuh barakah hari ini, kita akan meneruskan lagi slot yang kedua, pembentangan kertas kerja yang akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Nik Salidah Suhaila bin Nik Saleh. Dan saya sudah pasti antara kita mengenali susuk tubuh yang berada di hadapan kita, dan insya-Allah Profesor Madya Dr. Nik Salidah akan membentangkan kepada kita kertas kerja yang kedua, iaitu yang bertajuk Hak Non-Muslim di Sisi Perundangan Islam. Hello. Dan sebelum tu, secara ringkasnya saya ingin berkongsi latar belakang Profesor Madya Dr. Nik Salidah Suhaila bin Nik Saleh, merupakan salah seorang dekan Fakulti Undang-Undang Syariah itu di Universiti Sains Islam Malaysia. Dan Profesor Madya Dr. Nik Salidah Suhaila merupakan salah seorang ahli panel forum perdana, dan mungkin semua dapat mengenalinya kan, selain daripada saya, insya-Allah. Dan profesor kita juga merupakan salah seorang pembentang kertas kerja di seminar-seminar, convention, simposium dan sebagainya. Penulis buku, penulis artikel, jurnal yang telah diterbitkan sama ada di dalam dan juga luar negara. Selain daripada tu juga ahli panel juga merupakan salah seorang salah seorang daripada dilantik menjadi jawatan kuasa yang terkemuka di Malaysia. Dan insya-Allah tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput ahli panel kita untuk membentangkan kertas kerja yang bertajuk Hak Non-Muslim di Sisi Perundangan Islam. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka khalaqul azim wa innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innakal barul jawadul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar Perlis? Alhamdulillah, saya rasa sungguh kerdil di sini, terutama apabila saya lihat di hadapan saya juga ada guru-guru saya
Yang Mulia Dr. Zaharuddin, ada Brother Syahkirit kita juga, ada saya bersama Timbalan Mufti, ada Ustaz Fawaz, Masya Allah. Mudah-mudahan perkongsian ini difahami ya, dengan jiwa yang besar, dan sekiranya ada kekhilafan ataupun apa yang berbeza dengan apa yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis itu, maknanya yang termaktub di dalam Al-Quran dan hadis itu yang terpakai. Jadi untuk pembentangan ini, aliran idea dalam masa berapa minit saya? 10 minit. Berapa minit? Kita tengok berapa minit ya. 4 aliran utama dalam tajuk hak bukan Muslim di sisi perundangan Islam. Dan saya sebutkan bukan Muslim di sini, menggantikan perkataan non itu kerana saya menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya. Ya, dan kenapa tidak kita gunakan perkataan hak golongan kafir ataupun kufar, itu saya pasti pihak Urustia ada alasannya yang tersendiri dan memang ada perbezaan. Ya, dan yang kita akan bincangkan di awal ini adalah definisi bukan Muslim secara ringkas, dan saya pasti tuan-tuan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin telah pun memahami definisi ini daripada kertas kerja yang awal tadi. Kemudian hak dan hak asasi manusia di dalam negara Islam, hak bukan Muslim dalam Piagam Madinah, dan hak bukan Muslim dalam undang-undang negara. Yang terakhir itu sekiranya ada kesempatan. Baik, tiada sebenarnya definisi khusus yang mentakrifkan apa itu bukan Muslim. Ya, cuma banyak perdebatan di kalangan para sarjana yang memberi beberapa takrifan yang kita boleh persetujui. Ya, yang mana ada juga beza di antara apa yang kita sebut bukan Muslim dan juga orang kafir. Ya, kafara itu bermakna tutup atau sembunyi. Sebab itu bahasa Inggeris mengambil perkataan kafara ini menjadi cover. Ya, tutup atau sembunyi. Dan kafir itu adalah orang yang menutup atau orang yang menyembunyikan. Ya, dan yang kita namakan sebagai bukan Muslim ini adalah dalam makna orang yang tidak menyembah dan mentauhidkan Allah serta tidak menerima dan mengakui kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang terakhir. Ya, jadi itu saya fikir kita faham dengan jelas makna ini ya, dalam bentuk pemahaman dan konteks domestik kita. Dan terbahagi kepada 3 kategori ya, makna ini berdasarkan kedudukan mereka, iaitu yang pertama, orang yang menolak ajaran Islam serta berada di luar agama Islam. Sebab kafara itu berkait dengan ingkar, maknanya mereka sudah diberi penerangan, mereka sudah didakwahkan, mereka sudah diberi penjelasan tetapi mereka menolak. Ya, maka mereka ini wajar dikatakan yang menutup, ya, ataupun kafir. Kemudian yang kedua, mereka yang menyelewengkan sama ada sebahagian atau keseluruhan ajaran Islam berkaitan tauhid. Mereka menyeleweng ataupun mereka mengambil sebahagian, mengamalkan sebahagian. Ini yang kita namakan musyrik. Kemudian yang terakhir, mereka yang pernah berada di dalam Islam namun memilih untuk keluar daripadanya, ini yang kita sebut sebagai murtad. Ya, ahlul riddah. Jadi perkataan kafir ini tuan-tuan puan-puan kita kena hati-hati juga guna. Ya, dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20 yang mana Allah firmankan, ketahuilah annamal hayatud dunya la'ibun. Ya, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan, walahwun, kelalaian, wazinatun, perhiasan. Apa lagi? Watafakhurun bainakum, ya, yang mana kita bermegah-megah di kalangan kita, sesama kita. Kemudian watakasurun,
fil amwali wal auladi. Kita bermegah-megah dengan banyaknya harta, kita bermegah-megah dengan banyaknya anak-anak kita. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Sebagaimana hujan itu yang tanamannya yang subur kerana hujan itu mengagumkan para petani. Dalam ayat ini, siapakah yang dinisbahkan sebagai petani? Golongan kufar. A'jabal kuffara nabatuhu. Takjub golongan kufar ini terhadap tumbuh-tumbuhannya. Makanya kufar itu adalah petani. Jadi sanggup tak kita kata ramai golongan kufar dekat Perlis? Sebab ramai petani contohnya dekat Perlis. Tak, kita tak akan guna perkataan itu sebab dalam makna ataupun uruf qauli kita, ya, yang kita faham dalam konteks kita secara perkataan, bila sebut kufar itu bukan gambaran ya orang yang menutup biji benih dengan tanah. Ya, tapi orang yang menutup biji benih dengan tanah itu juga disebut kufar. Jadi lebih selamat kita gunakan bukan Muslim dalam konteks perbincangan ini. Dan setelah kita faham siapakah bukan Muslim, kemudian kita lihat apakah sebenarnya hak asasi bukan Muslim ini dalam sebuah negara Islam. Sebelum itu kena faham dulu negara Islam itu apa, negara Muslim itu apa. Ya, negara Islam ini saya ingat masa saya siapkan tesis PhD dulu, antara pembetulan yang saya perlu buat dalam masa 1 minggu ialah membezakan antara negara Islam dan negara Muslim. Bila kita menulis, kadang-kadang guna negara Islam, kadang-kadang guna negara Muslim. Rupanya dia membawa makna yang berbeza. Ya, negara Islam adalah negara yang sistem pentadbiran, perundangan dan perekonomiannya secara keseluruhannya daripada dasar Islam. Itu negara Islam. Tetapi negara Muslim adalah negara yang sistem pentadbirannya, perundangannya dan perekonomiannya diambil secara tidak menyeluruh. Tetapi populasi majoriti penduduknya adalah Muslim. Itu negara Muslim. Jadi kerana gambaran ini kita perlu faham di mana letak duduk sesebuah negara yang kita bahaskan. Ya, tidak semestinya Malaysia. Mungkin kita bahaskan tentang Sweden, mungkin kita bahaskan tentang Morocco atau Maghribi. Jadi apakah status negara itu? Dan mungkin tidak semestinya negara itu populasi majoriti adalah umat Islam, tetapi negara itu secara keseluruhannya mengadaptasi dasar Islam dalam perundangan, pentadbiran dan ekonomi, maka negara itu negara Islam. Ya, dan saya pasti kalau dalam cara hidup negara Islam itu mestilah majoriti umatnya adalah umat Islam. Kalau tidak, bagaimana cara hidup Islam kita nak pakai ataupun nak diselarikan dengan orang yang bukan Islam. Dan dasar serta prinsip hak dalam negara Islam ini, tuan-tuan puan-puan sekalian, yang pertama adalah mesti ada kebebasan. Ya, sebab tajuknya tentang hak, maka ini adalah kebebasan hak. Sekiranya kita masih lagi perasaan, pemikiran dan perbuatan, percakapan kita dibelenggu, kita bukan bebas. Ya, tetapi ada tetapi dia. Ya, masih dibimbing oleh kepercayaan agama, dibimbing oleh undang-undang dan dibimbing oleh norma ataupun budaya. Kalau kita bebas tanpa bimbingan tauhid dan kepercayaan serta undang-undang dan norma kehidupan, maka itu tidak termasuk dalam kebebasan yang kita maknakan di sini. Ya, maknanya kita guna bebas, tetapi bebas itu bukan bebas secara mutlak. Dibimbing oleh kepercayaan agama, undang-undang dan norma. Jadi dari sudut kebebasan ini, tuan-tuan puan-puan sekalian, banyak kebebasan yang ada di dalam negara-negara Islam yang diberikan kepada golongan bukan Muslim. Ya, yang dimasukkan dalam kebebasan hak ini adalah termasuk kebebasan beragama. Sebab Islam ini disebarkan dengan penuh kasih sayang, tenang dan jelas. Maka kita tidak perlu kepada paksaan.
Tidak ada sesiapa boleh memaksa sesiapa pun memeluk Islam. Ya, bahkan dalam beberapa peristiwa, contohnya Nabi menghantar MOU ya kepada penduduk Najran. Najran ini satu daerah di Arab Saudi bersempadan dengan Yaman yang majoriti rakyatnya adalah beragama Kristian. Dalam MOU itu, hubungan kerjasama dua buah negara ini diletakkan satu jaminan perlindungan agama mereka, harta mereka dan juga rumah-rumah ibadah mereka tidak diganggu. Maknanya tidak akan diusik oleh orang Islam. Dan begitu juga Abu Bakar As-Siddiq sewaktu mengirim 10 amanat etika peperangan kepada tentera Islam yang di bawah pimpinan Usamah bin Zaid, meletakkan syarat iaitu dilarang sama sekali menceroboh rumah ibadat orang bukan Muslim atau merobohkannya. Dilarang sama sekali. Itu etika peperangan. Ini bermakna hak orang bukan Muslim itu dalam sebuah kerajaan Islam sangat jelas dari segi kebebasan mereka untuk beragama. Dan kebebasan beragama ini ialah apabila kita memilih satu kepercayaan, ya Allah bagi kita akal untuk memilih dengan banyak petanda-petanda kekuasaan yang sepatutnya kita memilih yang benar, ya, tanpa rasa ragu. Jadi bila kita sudah memilih satu agama, maka kita bebas di dalam agama itu mengamalkannya, mempercayainya, ya, tanpa ada orang boleh menghalang. Maknanya kita boleh solat, tak ada siapa boleh halang. Kita puasa di bulan Ramadan, tak ada siapa halang. Ya, kalau dihalang bermakna kita tidak bebas. Jadi kita melakukan kebebasan mengikut anutan ataupun amalan agama dibimbing oleh agama itu juga. Kalau agama itu mengatakan bebas itu ini sempadannya, maka bebas kita ada sempadan. Ya, jadi kepada Muslim bebas dalam menganut atau mengamalkan agama itu bebasnya sehingga sempadannya you tidak boleh menukar agama kepada agama dan kepercayaan yang lain setelah menjadi Muslim. Itu bebas. Ya, tetapi sempadannya jelas. Saya susah hati kalau sebut tentang bebas. Sebab takut orang kata kalau bebas itu bermakna tiada sempadan. Ya, bebas itu ada sempadan kerana sekali lagi saya tekankan kita dibimbing. Kemudian yang kedua adalah kebebasan dalam berfikir dan memberi pandangan. Itu juga dijamin kepada bukan Muslim. Ikut dia lah dia nak fikir apa. Ikut mereka lah nak memberi pandangan apapun. Tetapi ada juga sempadannya. Dipandu oleh undang-undang tidak boleh memfitnah. Tidak boleh mencaci orang, tidak boleh memaki orang, tidak boleh berkongsi berita-berita palsu. Itu sempadan kita memberi pandangan. Kemudian hak untuk bergerak dan berhimpun. Ya, kita sebenarnya sudah nampak jelas hak untuk kita bergerak itu pernah juga disekat. Ingat, sampai balik raya pun tak boleh. Ya, sampai nak pergi masjid pun tak boleh. Ya, jadi sekatan ini adakah bermakna tidak ada hak ataupun hak asasi kepada manusia? Bila kita memahami tentang hak, kita faham bila ada pertembungan antara hak individu ataupun hak golongan yang sedikit bertembung dengan hak golongan yang ramai, hak masyarakat, maka hak yang ramai itu akan terpakai, hak individu atau golongan kecil itu mereka perlu berkorban. Kerana kita perlu menjaga maslahah masyarakat. Maknanya bila kita sebut hak tidak semua kita dapat. Kenapa kita tak dapat sedangkan hak itu perkara yang baik? Sebab ada orang yang perlu mendapat hak dan hak kita perlu dikorbankan. Kalau kita berlawan, maka hak masyarakat yang besar itu akan terganggu dan keamanan juga akan terganggu. Ya, sebab itu kita menjaga. Kemudian seterusnya adalah dari segi penjagaan maruah orang bukan Muslim dalam sebuah negara Islam. Mereka pun ada maruah sebab maruah lahir bersama dengan lahirnya manusia. Ya, kalau misal kata saya bawa contoh, tapi ini bukan contoh kepada orang bukan Muslim. Ya, kalau ada operasi daripada penguatkuasa agama untuk kita pergi membuat serbuan ke dalam bilik-bilik hotel setelah menerima aduan.
Ya, kita bukan mengintai ni, kita menerima aduan di bilik sekian, di hotel sekian. Kita pun pergilah buat pemeriksaan. Pegawai ataupun penguatkuasa agama bersama dengan pasukan polis. Ya, jadi jumpalah satu pasangan yang tidak berkahwin. Ya, ada SOP-nya yang perlu dilakukan dalam proses pemeriksaan tersebut. Ya, macam mana nak ketuk pintu, ada SOP-nya. Ya, kalau ketuk pintu sampai orang di dalam terkejut sampai dia terjun, maka kita mengetuk tadi tanpa mengikut SOP. Ya, punya takut dengar ketuk tu pun takut dah terjun mati. Jadi ada caranya. Kemudian dah masuk tadi, ambil gambar. Ya, ini bukan penguatkuasa agama yang ambil gambar, ini yang bersama dengan mereka. Kadang-kadang orang sebelah bunyi apa kecoh-kecoh ni nak tumpang intai sekali. Dia pun intai sekali ambil gambar. Dalam SOP tidak boleh ambil gambar untuk siaran umum. Ya, yang boleh untuk dokumentasi, pembuktian dalam mahkamah, bicara dan sebagainya. Jadi wallahu a'lam, siapa yang ambil gambar yang kita lihat banyak tersiar dalam media sosial atau portal-portal berita, tetapi wajah itu dikaburkan. Ya, tuan punya badan tetap tahu itu aku. Ya, pakaian ini saya punya, yang lelaki di sebelah duduk saya atas katil itu adalah yang berpasangan dengan saya pada ketika itu. Dan ada orang-orang yang mengecam. Bukan mengecam marah ni, cam-cam. Ya, apa orang Perlis kata? Orang Negeri Sembilan kata recognize. Kalau Negeri Sembilan, kalau sini cam. Betul lah saya kata tadi Ustazah. Maknanya orang cam. Itu satu hukuman kepada mereka, iaitu takzir bersifat shaming ataupun dimalukan. Secara tidak sah hukuman itu. Kerana hukuman yang sebenar belum diputuskan lagi. Penjara ke, denda ke, belum lagi. Tapi kita dah share merata, siap masuk WhatsApp, lepas tu masuk Facebook, masuk Insta dan sebagainya. Jadi itu contoh maruah yang tidak dijaga, sedangkan itu adalah hak setiap manusia. Ya. Kemudian keselamatan, layanan dan tiada diskriminasi. Ini juga satu perkara yang penting, tuan-tuan puan-puan sekalian. Bila kita sebut hak, maka dia bermakna hak itu mesti dilayan secara saksama. Kalau kita masih ingat dalam kisah bagaimana Usamah bin Zaid memohon ihsan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya memaafkan seorang wanita daripada Bani Makhzum yang melakukan kesalahan jenayah syariah, iaitu mencuri. Ya, apa yang Nabi sebut? Kalau sekiranya Fatimah itu mencuri, maka Fatimah juga akan aku hukum. Ya, siapa wanita ini? Maknanya dalam soal hukuman itu kita sama. Ya, tidak ada bangsawan yang tidak dihukum, tapi marhain dihukum, tidak ada orang lain dihukum, anak saya tidak dihukum, tidak ada. Jadi inilah hak. Makanya kalau kesalahan itu berlaku dalam sebuah negara yang ada undang-undangnya, kalau orang Islam melakukannya dia hukum, orang bukan Islam melakukannya juga dihukum. Ya, kalau orang Islam itu dibebaskan, maka orang bukan Islam juga dibebaskan. Jadi itu adalah asasnya. Dan yang saya letakkan di sini, penjagaan maruah, kesamarataan layanan dan tiada diskriminasi, hak pekerjaan dan perjawatan, pemilikan harta dan juga hak jaminan keamanan. Ini adalah dasar dan prinsip secara menyeluruh. Banyak lagi hak-hak lain yang mungkin dimasukkan di atas kontrak sosial sesebuah negara yang berdaulat. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, saya rasa kita tidak punya banyak masa lagi. Hak bukan Muslim dalam Piagam Madinah, ini lebih praktikal kita lihat. Ya, sebagaimana negara berperlembagaan pertama dalam konteks Islam ini adalah negara Madinah, yang perlembagaannya digubal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifatnya seperti perjanjian ataupun kontrak sosial bersama Yahudi di Madinah pada masa itu, ya, yang mana penduduknya lebih kurang dalam 5 hingga 10,000 orang pada masa itu, dengan 3 bangsa utama yang besar, iaitu bangsa apa yang besar di Madinah pada masa itu?
kalau ikutkan bangsa asalnya ada Aus, Khazraj dan Yahudi. Tetapi bila datang Muhajirin, maka kita jadikan dua, iaitu Muslim dan bukan Muslim. Ya, dan dalam piagam ataupun perlembagaan ini ada dua bahagian yang besar, iaitu bahagian 1 dan bahagian 2. Bahagian 1 mempunyai 23 perkara ataupun fasal, dan bahagian 2 mempunyai bakinya dari fasal 24 hingga 47. Bahagian pertama menukilkan tentang hubungan antara sesama Muslim. Jadi ini saya tidak perincikan sebab tajuk kita adalah hubungan ataupun hak kepada bukan Muslim. Ini tersebut di dalam bahagian 2 Piagam Madinah fasal 24 hingga 47. Kenapa perlu ada perjanjian ini? Kerana orang Yahudi di Madinah pada masa itu hampir separuh daripada jumlah semua penduduk Madinah. Ya, jadi kita tak boleh lari menjadikan mereka itu inklusif ataupun masuk ke dalam komuniti. Dan inilah asas, asas utama dalam Piagam Madinah dari sudut hak setiap warganya termasuk bukan Muslim. Yang pertama, semua kena setuju menjadikan Quran dan Sunnah sebagai sumber hukum negara. Sebab itu Madinah boleh menjadi negara Islam sebab menyeluruh tadi. Ya, semua kena setuju yang itu. Kemudian yang kedua, kesatuan ummah dan kedaulatan negara, di mana disebut dalam fasal antara 25 hingga 35 perlembagaan Madinah ini, layanan mesti sama rata di antara Muslim dan bukan Muslim. Ya, jelas di situ. Dan fasal 25 secara khusus mengatakan Muslim dan bukan Muslim adalah satu ummah. Maka mereka mendapat hak kewarganegaraan yang sama. Tidak ada beza antara mereka. Ya, jadi kesatuan ummah dan kedaulatan negara itu dicetuskan dalam fasal 25 atau perkara 25 perlembagaan Madinah. Susah nak pimpin, susah nak tadbir kalau terlalu banyak perbezaan. Ya. Kemudian yang ketiga, kebebasan bergerak. Ya, kalau dalam tamadun Romawi dahulu, wanita tidak boleh keluar lebih dari 1 kilometer dari bandar Rom. Wanita tidak boleh bergerak. Ya, tetapi jaminan ini membuktikan bahawa sama ada wanita atau kanak-kanak, bangsawan atau marhain, apa-apa agama pun mereka boleh bergerak. Kerana bergerak itu adalah hak asasi manusia yang lahir bersama manusia itu, bergerak. Ya, tapi masa PKP tak boleh bergerak. Tak ada siapa marah. Ada orang marah? Ada sikit-sikit. Kalau baca Facebook ada. Ya. Kenapa kita akur kepada hukuman dan kita tidak katakan Malaysia melanggar hak asasi manusia, iaitu kebebasan bergerak? Dan inilah hak yang telah pun dijamin dalam Islam. Kenapa Malaysia tidak benarkan kita bergerak? Sekali lagi saya sebutkan, untuk menjaga kemaslahatan ummah seluruhnya. Sebab kita tak nak semua orang terjangkit. Ya. Jadi kemudian hak dan tanggungjawab mempertahankan negara. Hak ini dipikul bersama apa jua agama pun di dalam Madinah. Kemudian hubungan baik antara warga negara. Sebab itu tak boleh diambil nyawa tanpa hak. Ya, dalam piagam itu kalau kita lihat perkara 3 sehingga perkara 12, dinyatakan dengan jelas kalau sekiranya orang ini dibunuh, maka orang ini perlu juga dihukum bunuh. Orang itu maknanya kabilah-kabilah. Ya, kalau dibunuh, yang membunuh akan dihukum. Tak kira yang membunuh itu apa agamanya. Ya, jadi kalau keluarga mangsa bunuh memaafkan pembunuh, maaf itu mesti datang bersama bayaran tebusan, iaitu ada yang pernah dengar mungkin diat, bayaran diat, ataupun orang Negeri Sembilan kata blood money. Pernah dengar ke? Berapa ringgit blood money untuk satu nyawa? Pada zaman itu 100 ekor unta. Berapa yang bunting dan berapa yang single?
Kenapa pula kena ada unta bunting? 40 ekor mesti hamil. Ya, 40. Tinggal lagi 60. 30 mesti usia 3 hingga 4 tahun dan 30 lagi mesti usia 4 hingga 5 tahun. Dah kenapa pula ada omor-omor ni? Yang kita bunuh itu tuan-tuan, mungkin itulah wali dalam keluarga yang menafkahi ahlinya, yang kita sudah matikan dia dan tidak lagi berfungsi. Maka keluarga itu perlu kekal dinafkahi. Dengan apa? Dengan unta-unta inilah. Jadi kalau yang ini kita sembelih, ada yang nak beranak. Ya, kalau yang ini tua, ada yang muda. Kelestarian itu ternyata. Jadi itulah indah dan luar biasanya hukum agama. Ya, kadang-kadang kita dengar ada kalau kita bunuh orang, kalau keluarga dia maafkan, kita tak akan dibunuh tapi kita kena bayar diah. Diah tu apa? Tak tahu tapi bayaran lah. Ini yang kita tak nak. Kita kena cari, explore dan cuba faham. Apa? Unta. Hari ini kita nak ganti dengan apa tuan-tuan kalau kita buat benda yang sama? Mana nak cari unta 40 ekor mengandung? Yang tak mengandung pun tak jumpa. Ya, boleh ganti dengan lembu. Nanti ada yang kata kalau zakat fitrah kita kira beras. Kenapa kita tak kira kurma dan gandum? Jadi kalau diat, kenapa nak kira unta tidak kira lembu? Ini saya lontarkan contoh. Ya, maknanya hari ini orang mengukur nyawa itu dengan ringgit. Jadi berapa harga satu nyawa rakyat Malaysia? Ada yang boleh bagi pandangan atau idea? Kalau di Saudi lebih kurang 150. Ini saya dah convert pada ringgit ya. 150 ringgit. 150 ringgit. 150 ribu ringgit. Tetapi ada yang ngangguk walaupun saya kata 150 ringgit. 150 ribu ringgit. Ya, kalau di Bangladesh 50 ribu. Ya, kalau di Malaysia kenalah buat ukuran kajian dan sebagainya. Cuma ada cadangan mengatakan dalam 100 ribu sama sahaja harga lelaki dan wanita. Maknanya tak payah cari unta. Bagi 100 ribu itu. Jadi kelestariannya mungkin dalam bentuk saving, investment dan sebagainya. Itu Dr. Zaharuddin lebih arif. Ya, jadi itulah yang kita katakan hubungan baik antara warga negara itu sehingga tidak boleh berbalah, tidak boleh berbunuhan. Kemudian keadilan sosial terjamin kepada semua orang. Keselamatan diri termasuk wanita dan kanak-kanak jelas dinyatakan dalam Piagam Madinah. Ya, women security. Kemudian kebebasan beragama yang saya telah panjang terangkan tadi, tanggungjawab negara terhadap orang bukan Muslim dan juga komitmen pendamaian. Ya, dan mereka ini tidak boleh keluar daripada pakatan. Ini disebut dalam pasal 36. Tidak boleh keluar dari pakatan. Bermakna perjanjian ini. Ya, ini fikir benda lain dah tu. Dah nampak pelik dah tu kan. Maksud saya dalam pakatan ini, ya, dalam perjanjian ini. Dan ini kita hampir kepada yang terakhir, ini hak bukan Muslim dalam undang-undang negara. Jadi saya relatekan pula macam mana dengan hak bukan Muslim dalam negara kita. Ya, negara kita ini negara apa? Negara Islam atau negara Muslim? Atau negara sekular? Itu ikut tuan-tuan nak pilih yang mana. Ya, tetapi kita pun juga berdaulat. Kita ada perlembagaan persekutuan. Sebagaimana di Madinah ada perlembagaan Madinah. Dan ia juga adalah satu perjanjian antara kaum. Ya, you boleh buat apa, I boleh buat apa. I tak boleh buat apa, you tak boleh buat apa. Ini semua untuk keamanan dan keadilan kehidupan bermasyarakat. Ya, dan Seksyen 2 dalam Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999 atau SUHAKAM menterjemahkan hak asasi manusia sebagai kebebasan asasi yang disebut dalam bahagian 2 Perlembagaan Persekutuan. Ini tidak hanya terpakai kepada orang Islam. Ya, ini juga adalah untuk orang bukan Muslim di Malaysia. Siapapun di Malaysia akan tertakluk kepada Perlembagaan Persekutuan Perkara 2
ataupun bahagian 2 perkara 5 hingga 13. Dan Seksyen 4 kurungan 4 Akta Suhakam menjelaskan bahawa perhatian serius perlu diberi terhadap Deklarasi Sejagat Hak Asasi Manusia 1948 atau Universal Declaration of Human Rights 1948 yang menjadi asas rujukan banyak perlembagaan negara seluruh dunia berkenaan hak asasi manusia. Ya, selagi mana deklarasi itu tidak bercanggah dengan perlembagaan persekutuan negara-negara yang merujuk. Dan ini tidak bermakna juga bermakna apa jua hak dan kebebasan yang tidak dinyatakan dalam bahagian 2 perlembagaan persekutuan kita, negara boleh mempertimbangkan untuk merujuk kepada UDHR ini, ya, standard antarabangsa ini, selagi mana tidak ada percanggahan di antara kedua-duanya. Maknanya kalau kita ambil yang hak asasi manusia antarabangsa tak bercanggah dengan amalan kita, ambil. Bercanggah, jangan ambil. Itu sudah dijamin oleh undang-undang. Kita jangan bimbang. Ya. Kemudian perkara 3 perlembagaan persekutuan menetapkan kedudukan Islam sebagai agama rasmi. Islam is the religion of the federation, but other religion can be practiced in peace and harmony in any part of the federation. Ini Orang Negeri Sembilan kata. Tapi dalam tu kedudukan Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Ya, tetapi tidak menafikan hak agama lain untuk diamalkan dengan aman dan damai asalkan tidak mengganggu ketenteraman awam. Dan hak-hak yang termaktub dalam perkara 5 hingga 13 adalah, saya bacakan, yang pertama kebebasan diri. Maknanya tidak boleh dibunuh sesuka hati, tidak boleh dicederakan. Ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh ditahan sebagai hamba abdi. Maknanya tak boleh ambil manusia dijadikan hamba abdi. Tidak boleh di negara ini kepada sesiapa pun. Kemudian tidak boleh dihukum dengan sesuatu hukuman yang sewaktu kesalahan itu dilakukan, hukuman itu belum wujud. Dia buat kesalahan itu sebelum ada undang-undang, maka dia tidak boleh dihukum setelah undang-undang digubal. Ya. Kemudian perkara 8, hak yang sama, equal rights antara manusia ataupun warga negara tanpa mengira warna kulit, mengira hubungan, mengira bangsa, mengira lelaki atau perempuan, dewasa atau kanak-kanak. Ya, tidak kira, mereka mendapat hak yang sama. Kemudian perkara 9, bebas bergerak. Ke-10, bebas bersuara. Ke-11, bebas beragama. Ke-12, mendapat hak dalam pendidikan. Dan ke-13, mendapat hak dalam memiliki harta dan melupuskan harta. Itu hak semua orang. Ya, kita tidak ada hak asasi Muslim dan hak asasi bukan Muslim di negara ini. Ya, jadi kita menggunakan konsep negara bangsa ataupun nation state, yang mana kita sudah rangkumkan semua rakyat Malaysia mesti menjadi satu bangsa yang mengamalkan satu budaya yang kita namakan budaya Malaysia. Ya, tetapi tradisi itu mungkin berbeza. Tradisi Melayunya, tradisi Cinanya, tradisi Indianya. Tapi bangsa itu bangsa Malaysia, satu budaya dan satu warga negara. Maka tidak ada hukuman yang berbeza, melainkan yang jelas untuk dibezakan. Jadi secara kesimpulan, tuan-tuan puan-puan, golongan bukan Muslim berhak mendapat hak dan jaminan hak asasi di sisi perundangan Islam sebagaimana termaktub di dalam Piagam Madinah yang saya bawakan, yang kita boleh lihat secara amali, ya, dan juga dalam konteks negara kita, ia termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Kemudian tanggungjawab setiap warga negara ialah saling menghormati, itu yang utama. Ya, kita hormat hak yang kita perolehi ini serta teruskan komitmen untuk memastikan negara kita aman, damai dan bersatu serta berpadu. Yang terakhir, dasar dan prinsip hak asasi yang dijamin kepada setiap warga negara adalah kebebasan hak, penjagaan maruah,
kesamarataan layanan dan tiada diskriminasi, hak pekerjaan dan penjawatan, hak pemilikan harta dan juga jaminan keselamatan. Jadi saya fikir saya boleh berhenti di sini. Terima kasih di atas perhatian. Tidak pasti ada soal jawab atau ada juga ya. Saya serahkan kembali kepada Ustazah Azizah selaku moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, alhamdulillah sudah berakhirnya pembentangan kertas kerja yang kedua pada hari ini. Dan alhamdulillah program kita ataupun seminar kita pada hari ini disiarkan secara langsung oleh pihak tim Promedia dan juga Suara Sunnah. Jadi kita disiar secara langsung melalui online dan juga saya mengalu-alukan muslimin dan juga muslimat, hadirin dan juga hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mungkin ada soalan, ada pertanyaan dan juga ada untuk memberikan sebarang komentar, dipersilakan. Sila nyatakan nama dan dari mana, insya-Allah. Sila. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasrullah bin Muhammad Nuh dari Jitra. Saya ada satu soalan untuk doktor. Tadi seperti mana yang doktor cakap, kebebasan hak ni kita fahami sebagai kebebasan yang masih di dalam norma ataupun garis sempadan agama lah kan. Jadi kita sebagai negara yang kita kata negara Muslim lah, saya memilih negara Muslim bukan negara Islam. Negara Muslim, jadi kita faham bahawa garis sempadan agama itu adalah yang ditetapkan oleh agama Islam. Okey, kalau dah dikatakan ditetapkan oleh agama Islam, sepatutnya tak ada konflik dalam kita memberi hak kepada non-Muslim. Maksud saya, kenapa masih ada konflik dan kesamaran dalam kita memberi hak kepada non-Muslim? Sebagai contoh, ada sebahagian negeri yang menyekat ataupun dah tutup premis-premis judi. Ini maksud saya. Premis-premis judi. Sedangkan itu kalau kita faham bahawa adalah hak non-Muslim. Dan sebahagian negeri lain masih membiarkan ataupun memberi kebenaran ataupun hak kepada non-Muslim untuk mengamalkan inilah, bermain judi dan sebagainya. Jadi kalau dah dikatakan garis sempadan agama, kenapa masih ada konflik dan kesamaran? Sekian, terima kasih Doktor. Kita kumpul dulu lah kot. Okey, itu soalan pertama daripada tuan yang bertanya tadi. Mungkin dari sebelah bahagian muslimat, insya-Allah mungkin ada salah persoalan yang ingin diajukan. Ada tak? Kalau tak ada ni saya nak bagi kepada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau tak nak sebelah muslimat mungkin malu-malu. Dan untuk makluman semua, pada hari ini kita juga dihadiri oleh aktivis NGO. Dan saya nampak Bro Azli pun ada, daripada IPSI pun ada, Sister Nazirah daripada Hidayah Center pun ada. Dan untuk makluman semua, aktivis-aktivis yang saya sebutkan tadi merupakan sahabat-sahabat saya dulu di Pulau Pinang. Dia orang ni memang mantap dalam usaha-usaha dakwah menjaga kebajikan saudara kita. Itu. Jadi di situlah saya mengenali mereka dengan Masya Allah, saya tak dapat nak gambarkan. Dan minta maaf kalau anda kata saya tak sebut ya, dari NGO yang selain daripada yang saya sebutkan tadi. Dan mungkin insyaAllah tak ada betul ni. Kalau tak ada, saya nak serah. Dan sebab saya dah tengok ada seorang tuan yang telah berdiri untuk mengajukan soalan. Dipersilakan. Terima kasih. Soalan saya berkenaan dengan tadi ada disebut berkenaan dengan hak majoriti, macam mana yang bila ada masalah COVID, orang tak pergi ke masjid apa semua tu kan. Cuma soalan saya lain sikit, berkenaan dengan macam usaha jemaah tabligh ke rumah orang Islam. Ada tak kesalahan kalau kata
usaha dakwah tu, macam contoh JK Masjid, dia ke rumah-rumah orang kafir untuk memperkenalkan Islam. Adakah ia satu kesalahan ataupun satu contoh lain? Lazimnya orang di pasar malam jual ubat dengan pembesar suara, tapi pendakwa Islam dia buat pembesar suara tu untuk perkenalkan Islam di pasar-pasar malam atau di market. Itu berkenaan dengan soalan saya, ada tak kesalahan kalau usaha dakwah dilakukan sebegitu? Sekian, terima kasih. Okey. Okey, saya rasa setakat 2 soalan saja dan saya serahkan kepada ahli panel kita untuk menjawab. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada yang bertanya ya. Saya terus kepada yang pertama dari segi isu yang ditimbulkan. Kalau sudah jelas sempadannya, kenapa masih ada banyak konflik ya di antara hak kepada bukan Melayu dan juga bukan Muslim dan kepada Muslim. Jadi saya sebutkan juga kebebasan hak antaranya adalah hak dalam pekerjaan dan juga dalam perjawatan. Ya, kita tidak ukur itu mengikut bangsa atau kepercayaan agama, melainkan beberapa perjawatan yang memang hanya dikhususkan kepada Muslim sahaja seperti mufti, imam dan sebagainya. Jadi kalau dalam pekerjaan, adakah orang bukan Islam di sini di Malaysia boleh melakukan aktiviti perniagaan yang tidak boleh dilakukan oleh orang Islam? Contohnya berniaga arak, boleh atau tidak? Boleh dengan syarat hanya diniagakan kepada orang bukan Islam. Jadi kalau yang membelinya adalah orang Islam, maka adakah ini salah hak orang bukan Islam atau salah orang Islam yang melanggar sempadan? Ya, ini adalah salah, bukan undang-undang, bukan hak yang diberikan kepada bukan Muslim, tetapi kita yang langgar sempadan dan tidak dikuatkuasakan secara berstruktur melalui hukuman. Ya, mungkin ada tetapi dia tidak konsisten. Jadi ada yang berani makin berani, ada yang kena dia jadi takut, dan begitulah kita mengharapkan iman saja yang menjadi benteng, bukan undang-undang kalau boleh. Tapi ada orang dia nak undang-undang yang membentengi maksiat dan dosanya, bukan imannya, jadi susah sikit. Jadi sepatutnya tidak ada halangan untuk mereka berniaga khinzir. Yang salah bila kita yang membeli. Tidak ada halangan mereka menjual arak dan melakukan apa-apa yang mereka rasakan halal untuk mengikut kepercayaan mereka. Jadi kita tidak menghalang, tetapi kita jangan terlibat. Ya, kemudian yang kedua adalah dari segi hak majoriti tadi yang kita perlu jaga, ya, sama ada dakwah secara terbuka, seperti kita ketuk-ketuk pintu rumah non-Muslim. Dari sudut undang-undang tidak salah Islam atau Muslim mengembangkan agama kepada bukan Muslim. Itu dalam perlembagaan persekutuan. Every person has right to profess and practice their religion and even to propagate it. Setiap Muslim boleh, setiap warga negara boleh mengamalkan, menganut dan mengembangkan agama. Ya, tetapi to propagate the religion, untuk mengembangkan agama, ia hanya boleh dilakukan oleh orang Islam kepada bukan Muslim. Dia tidak boleh dilakukan oleh orang bukan Muslim kepada Muslim. Ini perkara 3 perlembagaan persekutuan. Jadi tadi contohnya ketuk pintu rumah orang bukan Muslim. Kalau undang-undang boleh, tetapi cara, ya, yang kita katakan bila berada dalam sfera awam ataupun public sphere ini, kita perlu banyak berhati-hati untuk menjaga kepentingan-kepentingan yang lain. Bukan bermakna kita apologetik dengan sesetengah pihak. Ya, sebab kita menjaga keharmonian. Begitu juga kalau guna mikrofon, berdakwah secara terbuka di tempat awam. Apa yang kita ganggu? Banyak perkara mungkin yang kita ganggu. Pengajian di sekolah mungkin, orang mengaji di rumah mungkin, orang sakit nak tidur, memang seminggu tak tidur, hari tu baru rasa boleh nak tidur, tak ada tidur dah dengan mikrofon tadi. Ya, tapi tujuan kita secara lantang tadi tujuannya baik, niat baik. Ya, tetapi cara. Jadi insya-Allah
kita perlu mengharmonikan suasana itu kerana kita hidup dalam masyarakat majmuk yang perlu saling menghormati untuk menjaga keamanan negara. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, berakhir sudah pembentangan Kertas Kerja yang kedua, dan seterusnya saya sebagai moderator untuk sesi yang kedua, saya serahkan semula kepada pengerusi majlis untuk seminar ini, dan saya akhiri Allahumma salli ala nabiyyina walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.